Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Terima kasih Datuk Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut sama membahas rang Undang-Undang Pembekalan 2021-2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan Menteri Kewangan pada 9 November 2020 yang lepas. Bagi pihak rakyat di kawasan N43 Daru, saya ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg yang juga merangkap Menteri Kewangan yang telah sekali lagi membentang satu bajet yang berpaksikan mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Bajet yang mengutamakan pembangunan khususnya kepada kawasan luar bandar yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan demi kemakmuran rakyat. Membutuhkan ringgit Malaysia 6.304 bilion daripada ringgit Malaysia 9.832 bilion, iaitu 62% kepada pembangunan di mana RM4.251 bilion ataupun bersama dengan 43% adalah memberi tumpuan kepada merancangkan pembangunan luar bandar untuk mengurangkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan luar bandar. Ini jelas membuktikan kesungguhan kerajaan GPS merefokus pembangunan luar bandar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas. Malah, jumlah besar ini juga memperlihatkan keupayaan kewangan negeri untuk membiayai pelbagai projek pembangunan sekaligus memperkasakan sosioekonomi rakyatnya, khusus di kawasan pedalaman dan luar bandar. Dengan keupayaan kewangan ini, ianya jelas membuktikan tabik urus kewangan terbaik dilaksanakan Kerajaan Sarawak, sekaligus meletakkan ekonomi negeri ini terus berada di landasan yang kukuh. Datuk Speaker, bajet kali ini membuktikan kerajaan negeri sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat melalui 8 teras strategik serta dasar yang konsisten di samping memastikan projek pembangunan luar bandar dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Ini adalah bajet yang cukup inklusif dan memberi penekanan kepada pelbagai isu dan menjadi sebahagian usaha penuh menyokong pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak. Datuk Speaker, Sarawak First. Bezanya perjuangan kerajaan GPS dengan pihak pembangkang ialah kerajaan GPS meletakkan keutamaan kepada negeri ini dalam apa jua tindakan yang akan diambil. Apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan GPS adalah memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran dan menjaga hak Sarawak tanpa berputus asa walaupun ada usaha setengah pihak cuba memperlekehkan kesungguhan kerajaan ini. Kesungguhan kerajaan GPS ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo akhirnya sudah mula membuahkan hasil, di mana di antara baru-baru ini Petronas telah akur dengan keputusan Mahkamah untuk membayar SST berjumlah RM2.957 bilion kepada kerajaan Sarawak. Usaha dan kesungguhan kerajaan GPS dalam memperjuangkan hak Sarawak bolehlah disimpulkan dalam pantun ini. Bukan roti sebarang roti, roti panjang dikerat-kerat. Bukan parti sebarang parti, parti GPS pembela rakyat. Jangan dikail ikan belukang, buat kari ikan tengadah. Jangan diharap dengan pembangkang, pandai berbunyi, buatnya tidak. Datuk Speaker, penghargaan kepada Barisan Hadapan ataupun frontliners dalam menangani pandemik COVID-19. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh frontliners kita yang telah bertungkus lumus, berkorban, berjuang memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini daripada terus merebak mengancam nyawa rakyat kita. Penghargaan khusus kepada Kerajaan Sarawak melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ataupun SDMC yang telah dipengerusikan oleh Berhormat Datuk Amar Douglas Ungkah Embas, Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh profesional, tersusun dan efisien sekali dalam menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Sesungguhnya jasa dan bakti anda semua amat besar dan hanya Yang Maha Esa sahaja yang dapat membalasnya. Sama-samalah kita terus berganding bahu untuk memastikan rantaian
COVID-19 dapat kita putuskan dan hapuskan di muka bumi ini. Kita jaga kita. Datuk Speaker, bajet kebajikan rakyat. Sebagai rakyat Sarawak, kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih kerana kita merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai inisiatif untuk membantu rakyat yang terjejas oleh pandemik COVID-19 tanpa hanya bergantung kepada bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN daripada Kerajaan Persekutuan sahaja. Pemberian bantuan khas Sarawak Kusayang ataupun BKSS yang dilaksanakan sebelum ini telah sedikit sebanyak mengurangkan beban rakyat yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Malah dalam bajet 2021, selain meneruskan dan menambahkan bantuan BKSS yang sedia ada, Kerajaan Sarawak juga akan melaksanakan beberapa inisiatif baru demi kebajikan rakyat seperti skim bantuan sewaan rumah Sarawak, menambah insentif ISURI, Low Income Empowering Program ataupun e-Life dan lain-lain bantuan AM yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 bagi membantu meringankan beban khususnya golongan B40 di negeri ini. Datuk Speaker, pembangunan pesat di kawasan saya. Saya mewakili rakyat di kawasan N43 Daru ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang diterajui oleh GPS, khususnya kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo di atas kelulusan pelbagai jenis projek pembangunan di kawasan N43 Daru. Beberapa projek yang berimpak tinggi yang dahulunya difikirkan agak mustahil dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat seperti pembinaan jembatan Muara Lasa yang bernilai hampir 600 juta juga sudah sedang dalam pelaksanaan. Begitu juga beberapa projek rakyat yang lain seperti jalan raya, bekalan elektrik dan bekalan air serta projek-projek transformasi luar bandar ataupun RTP telah banyak membangun dan menaik taraf kemudahan infrastruktur asas di kawasan di kampung-kampung dan rumah panjang. Sejak daripada tahun 2016 sehingga tahun ini 2020, sebanyak 320 buah projek yang bernilai keseluruhannya RM1.397 bilion telah diluluskan bagi kawasan N43 Daru. Sudah pasti dengan pelaksanaan kesemua projek ini telah menjadikan kawasan Daru begitu pesat membangun serta secara langsung telah meningkatkan taraf sosioekonomi dan taraf hidup rakyat di daerah ini. Sebagai tanda terima kasih kami, rakyat di kawasan N43 Daru kepada Kerajaan Sarawak khususnya kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo, kami simpulkan penghargaan dan rangkap pantun seperti berikut. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di Gerai City. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Pergi ke hulu mengail bertutu, ikan toman masak berlada. Rakyat bersatu bertambah maju, mendukung wawasan pemimpin berjasa. Datuk Speaker, meningkatkan taraf pendidikan anak bangsa. Kita sepatutnya bangga mempunyai kerajaan negeri yang begitu menitikberatkan sektor pendidikan demi membangunkan anak bangsa walaupun sektor pendidikan ini merupakan satu perkara di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Tetapi kerajaan negeri turut memperuntukkan satu peruntukan yang besar bagi membangunkan sektor pendidikan di negeri ini. Selain daripada meningkatkan prasarana sekolah-sekolah yang sedia ada, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan untuk membina beberapa bangunan sekolah yang baru. Di antaranya adalah sekolah di kawasan saya, iaitu SK Kampung Penasu Daru bernilai 35 juta yang akan memberi manfaat kepada sebuah kampung dan 9 rumah panjang di kawasan tersebut. Selain itu, pihak kerajaan juga telah meluluskan untuk membina sekolah antarabangsa di negeri ini. Ini menunjukkan keseriusan kerajaan GPS dalam menitikberatkan serta meningkatkan taraf pendidikan anak bangsa di negeri ini ke tahap bertaraf dunia. Datuk Speaker, sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan satu pekerjaan yang begitu sinonim dengan penduduk di luar bandar. Oleh itu, usaha kerajaan memperkasakan sektor pertanian amatlah dialu-alukan melalui inisiatif strategi transformasikan pertanian yang berasaskan teknologi moden yang lebih kompetitif. Selain mewujudkan agropark, infrastruktur asas pertanian yang sedia ada seperti sistem pengairan dan saliran, serta jalan-jalan ban perlu diselenggara dan dinaik taraf sepanjang masa agar kita ataupun agar tidak menjejaskan
aktiviti pertanian para petani kecil-kecilan di kampung-kampung. Adalah dicadangkan juga pengusahaan tanah pertanian bagi pengeluaran food basket secara komersial dan berskala besar dengan menggunakan IoT perlu dipergiatkan pelaksanaannya sama ada melalui kerjasama dengan pemilik tanah NCR maupun individu. Dengan usaha ini, ia akan dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian secara besar-besaran dan dalam konteks ini, pihak kerajaan juga perlu berusaha untuk menarik minat golongan muda untuk mencuburi bidang pertanian khususnya di kawasan luar bandar. Datuk Speaker, memperkasakan pembangunan belia. Belia merupakan aset terpenting kepada negeri dan negara kita terutamanya bagi mewarisi kepimpinan pada masa hadapan. Terima kasih kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan Sarawak sememangnya amat prihatin serta mengambil maklum akan setiap pandangan serta respon belia semasa dan tidak ketinggalan belia berpertubuhan, berpersatuan seperti seberkas negeri Sarawak. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas komitmen pihak kementerian terhadap usaha bersama membangun belia di Sarawak. Antara aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bersama seberkas sebelum ini adalah program Kawanku Sayang, Keluargaku Kenang ataupun KSKK yang telah memberi impak yang baik kepada belia khususnya dari aspek ketahanan diri dan motivasi. Sepanjang tahun 2013 hingga 2019, sebanyak 77 lokasi program telah diadakan di seluruh Sarawak yang melibatkan kerjasama dan penyertaan sebekas di peringkat cawangan. Selain daripada itu, terima kasih juga kepada pihak kementerian atas inisiatif penganjuran jelajah belia Sarawak yang bakal melibatkan 40 buah lokasi di seluruh Sarawak, di mana ketika ini dipahamkan sudah selesai penganjurannya untuk 18 lokasi. Pastinya kehadiran golongan program seperti ini akan dapat menarik lebih ramai golongan belia dan untuk sama terlibat serta mempamerkan bakat, kreativiti dan daya kepimpinan masing-masing dalam setiap program pengisian yang bakal diadakan. Sebekas amat berterima kasih kepada pihak kementerian kerana kebanyakan program jajah belia Sarawak yang berulang kali diadakan ini telah melibatkan begitu ramai penyertaan belia seberkas di peringkat unit dan cawangan untuk setiap program yang dilaksanakan. Kerjasama erat serta penglibatan aktif secara bersama seperti ini amatlah dialu-alukan dan diharap agar dapat terus diperkasakan pada masa akan datang. Datuk Speaker, belia Sarawak tidak kurang hebatnya. Dengan bakat serta kreativiti dalam pelbagai bidang kemahiran sama ada sukan, kesenian, kebudayaan, ekonomi, keusahawanan dan sebagainya. Inisiatif yang berhormat Ketua Menteri Sarawak melalui Kementerian Belia dan Sukan dalam mewujudkan Sarawak Youth Creative Industry Fund adalah dialu-alukan dan pastinya ianya satu kabar baik untuk belia dalam bidang berkenaan. Sabas dan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan atas inisiatif untuk membantu mengembangkan bakat dan kreativiti anak muda Sarawak. Harapan kita semoga usaha memperkasakan pembangunan belia ini bukan saja perlu diteruskan, malah ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jaringan meningkatkan rangkaian jaringan telekomunikasi luar bandar. Datuk Speaker, terima kasih atas inisiatif dan usaha kerajaan dalam meningkatkan kemudahan komunikasi, khususnya di kawasan luar bandar dengan membina 300 menara komunikasi dan bercadang untuk menambah lagi 300 buah menara pada tahun hadapan. Walaupun bagi memastikan menara komunikasi ini berfungsi, berdasarkan tujuan pembinaan menara-menara tersebut, pemasangan fasiliti komunikasi adalah diperlukan. Namun didapati bahawa syarikat-syarikat komunikasi yang sedia ada, seperti Celcom, Maxis, Digi dan Telekom, nampak kurang berminat untuk meluaskan perkhidmatan jaringan mereka khususnya di kawasan luar bandar. Hal ini boleh menjejaskan usaha kerajaan untuk meluaskan dan mempertingkatkan taraf jaringan telekomunikasi termasuk internet di kawasan luar bandar. Oleh kerana itu, saya ingin menyarankan bahawa mungkin sudah tiba masanya untuk kerajaan negeri untuk melaksanakan inisiatif dengan mewujudkan syarikat komunikasi negeri Sarawak sendiri selaras dengan dasar kerajaan untuk melaksanakan digital ekonomi. Datuk Speaker, mempercepatkan penubuhan Coastal Area Development Agency. Pendekatan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri untuk mempercepatkan pembangunan infrastruktur secara terancang dan tersusun
khususnya di kawasan pedalaman luar bandar melalui penubuhan 4 agensi, iaitu Upper Jang Development Agency, Highland Development Agency, Northern Region Development Agency dan Integrated Regional Semarang Development Agency. Oleh itu, untuk mencapai pembangunan yang seimbang di seluruh negeri khususnya di kawasan luar bandar adalah dicadangkan sekali lagi supaya sebuah agensi yang serupa ditubuhkan juga secepat yang mungkin bagi kawasan-kawasan luar bandar pesisir yang boleh kita kenali sebagai Coastal Area Development Agency. Tuan Speaker, masalah hakisan tanah di SK Batang Lasak Daru. Sekali lagi saya ingin menyuarakan masalah hakisan tanah yang mengancam SK Batang Lasak Daru. Kedudukan beberapa bangunan agak bahaya, terutamanya bangunan prasekolah, kerana sudah terlalu hampir dengan tebing sungai yang terhakis. Apa yang merisaukan saya ialah sekolah ini merupakan sekolah berasrama. Jika tiada usaha proaktif dilakukan dalam masa yang terdekat oleh pihak kementerian ataupun jabatan pendidikan untuk mengatasi masalah ini atau mengalih sekolah ini ke lokasi yang lebih selamat, maka kita tidak mahu peristiwa sekolah masuk sungai akan berlaku lagi serta boleh mengancam nyawa anak murid yang belajar di situ. Memantapkan pemantauan pelaksanaan projek. Datuk Speaker, sejak mutakhir ini, di bawah pentadbiran GPS, ketiadaan dan kekurangan projek di luar bandar bukan lagi menjadi satu isu. Pelbagai jenis projek, dari projek kecil seperti RTP, sehinggalah ke projek yang besar seperti projek rakyat, rancak dilaksanakan di seluruh negeri. Apa yang menjadi isu sekarang ini ialah proses pelaksanaan dan pemantauan oleh agensi pelaksana bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut masa dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Apa yang didapati terdapat setengah projek lewat jadual dan tenat sehingga seperti terbengkalai. Oleh itu saya ingin menyarankan kepada agensi pelaksana supaya dapat memastikan semua projek yang telah luluskan untuk kesejahteraan rakyat ini dapat disiap mengikut jadual meskipun sebahagiannya dilaksanakan melalui konsultan yang telah dilantik. Ketegasan dalam memantau pelaksanaan projek ini perlu diambil perhatian yang serius kerana jika perkara ini tidak diambil perhatian yang sewajarnya, ianya akan diambil kesempatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, memperkecilkan usaha murni kerajaan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat kepada kerajaan. Oleh demikian, mana-mana kontraktor yang didapati gagal melaksanakan projek dengan baik perlu diambil tindakan tegas termasuk ditamatkan kontrak dan menyerah hitamkan mereka yang terlibat. Selain itu, penyelarasan di antara agensi yang terlibat dalam pelaksanaan satu-satu projek perlu dipertingkatkan dan sebarang red tape atau birokrasi yang boleh melambatkan pelaksanaan projek perlulah dihapuskan. Datuk Speaker, sebagai penutup untuk mengakhiri ucapan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan Merry Christmas mengikut norma baru kepada semua rakan-rakan yang meraihkan dan juga selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Semoga tahun baru nanti akan memberi sinar kehidupan yang baik kepada kita semua. Teruskan komitmen dan sokongan kita untuk berjuang bersama-sama membangun dan memajukan negeri Sarawak kita yang tercinta ini. Pergi ke darat mencari rotan, singgah turun memakai baju. Kita sepakat seiring sejalan sama membangun Sarawak maju. Pergi Bintango memakai sepatu, di Bukit Bangunan mencari rotan. Negeri makmur, rakyat bersatu. Siasah pembangunan jadi pegangan. Hari kata, jaga Sarawak, intu Sarawak. Dengan itu, Datuk Ahmad Speaker, saya sukacitanya menyokong penuh rang Undang-Undang Pembekalan 2021-2020. Sekian, terima kasih.